Baik, PBB sebenarnya dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai United Nations ataupun dipanggil UN. Take note benda tu lah. Malaysia PBB sebenarnya dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris dipanggil sebagai United Nations ataupun UN. Okay. Dan PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ditubuhkan pada tahun 1945. Maknanya sebaik sahaja tamatnya Perang Dunia Kedua. Dengan matlamat untuk apa matlamat dia? Untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Dan Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Dr. Ismail Abdul Rahman ya. Okay. Dan pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB, maknanya mendukung matlamat PBB serta menyertai agensi PBB. Pelibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelaslah komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Bagaimana Malaysia terlibat dengan UN? Baik. Okey, pelibatan Malaysia dalam PBB ataupun United Nations, okey, Malaysia memang sentiasa memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Dan hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soalan antarabangsa iaitu kita nak hidup bersama secara aman. Jadi komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara. Iaitu pertama mendukung piagam PBB, yang kedua terlibat dengan agensi di bawah PBB, yang ketiga memberikan sumbangan untuk misi pengaman, dan yang keempat membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. So ini adalah dikata sebagai empat perkara menunjukkan komitmen. Nampak tak di sini? Seandainya Malaysia join PBB, harus beri komitmen. Maknanya harus memberikan usaha. Okey, menyumbang dari sudut usaha, tenaga, idea untuk matlamat mewujudkan keamanan dunia. Ini tak boleh? Boleh? Boleh tak? Okey, baik. Jadi, kalau kita lihat itu komitmen. Okey, Malaysia dalam hubungan antarabangsa dengan PBB memang berikan komitmen. Begitu juga, ini kita boleh ambil simbolik daripada sudut hubungan sesama manusia. Bila anda mempunyai hubungan rakan baik, sahabat baik dengan rakan anda ada komitmen. Anda ada komitmen untuk apa? Membantu beliau. Untuk support beliau. Untuk membantu jika dia jatuh. Itu baru dikatakan sebagai memberi komitmen dalam hubungan. Jadi kalau katakan hubungan antara lelaki dengan perempuan, sama juga macam kamu dengan kamu punya girlfriend. Kena berikan komitmen. Kalau tak boleh beri komitmen, jangan. Faham? Ini teguran secara komitmen apa? Menjaga hatinya. Komitmen apa? Dalam menjaga hatinya. Support dia, sokong dia, berikan semangat pada dia. Itu komitmen. Kalau tak mampu, jangan. Itu komitmen tau. Kau ingat senang. Sebab itu sebaik-baiknya kena fikir-fikir dahulu. Ikut kakak ya. Okey. Baik. Jadi itulah dia berkaitan dengan itu. Alright. So kalau kita lihat di sini, yang pertama, bagaimana PBB mendukung piagam PBB, iaitu bagaimana Malaysia memberi komitmen dengan PBB, iaitu mendukung piagam PBB. Apa itu mendukung piagam PBB, cikgu? Iaitu
Okey, menegakkan maknanya membawa matlamat PBB bersama-sama. Mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu pendirian negara kita dengan PBB mesti sama, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa ataupun juga agama. Jadi menegakkan hak asasi manusia. Maknanya menegakkan hak asas keperluan manusia di negara kita. Kemudian menekankan konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Hormat menghormati ya. Sebab itu kita hormat bahawa sempadan negara kita sampai mana? Sampai sempadan di Thailand, sampai sempadan di perairan di Filipina semua. So kita menghormati, kalau di luar daripada sempadan tu, itu kedaulatan wilayah negara lain. Kita tak boleh masuk campur. Itu hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Dan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Tak masuk campur dalam urusan hal ehwal negara lain. Contoh kalau Thailand bergolak. Thailand ada melakukan berbunuh-bunuhan dan sebagainya di Thailand. Kita kat Malaysia tak boleh simply, jom kita bantu dia. No. Tak boleh. Kita kena perhatikan daripada jauh, tak boleh campur tangan. Unless kalau Thailand bagi tahu kita, Malaysia tolong kami perlukan bantuan kamu. Then baru kita boleh bertolong. Selagi dia tak minta, kita tak boleh masuk campur. Tak boleh. Jadi itu kamu kena faham sikap tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. So itulah dia mendukung penuh piagam PBB, iaitu menegakkan hak asasi manusia, hormat menghormati kedaulatan dan juga tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Tak usah campur. Baik. Dan kalau kita lihat, inilah dia. Iaitu Tun Dr. Ismail. Inilah dia. Dia kata apa tahu? Penyertaan kita di dalam PBB memang menakjubkan, sangat menakjubkan. Kami semua memakai pakaian kebangsaan. Sebagai tambahan, saya memakai keris yang diselip di pinggang. Ini merupakan kali pertama senjata dibawa masuk ke dalam Perhimpunan Agung PBB. Dan inilah gambaran di PBB, di mana di mesyuarat itu kalau kita lihat adanya Dr. Ismail Abdul Rahman, iaitu duduk di barisan hadapan paling kanan. Yang inilah. Dr. Ismail Abdul Rahman yang sedang berbincang dengan anggota Majlis Keselamatan PBB. Itu memberi komitmen. Kemudian Malaysia juga terlibat dengan agensi PBB, iaitu terlibat dengan UNESCO. Terms kecil-kecil ini korang kena ingat. Contoh UNESCO. Apa itu UNESCO? United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization. Maknanya UN tu United Nations, kemudian ES tu maknanya apa? Educational, S Scientific, C Cultural dan Organization. Iaitu pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan PBB. So, pelibatan aktif Malaysia dalam UNESCO ini membolehkan beberapa tapak di Malaysia seperti Gunung Mulu, Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong. 2012, Lembah Lenggong iaitu di Perak diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Bila tapak warisan dunia, maka kita dapat dana daripada UN untuk memelihara kawasan-kawasan ini. Itu pentingnya terlibat dalam agensi PBB. Kemudian bekerjasama dengan FAO. Apa FAO? Food and Agriculture Organization. Pertubuhan makanan sedunia dalam bidang pengeluaran makanan.
serta WHO, World Health Organization dalam bidang kesihatan dan perubatan. So ingat kita kena keluarkan UNESCO, FAO, WHO. Okay. Kemudian memberikan kebenaran kepada PBB, okay, untuk membuka pejabat United Nations High Commissioner, okay, for Refugees, iaitu UNHCR, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian di Kuala Lumpur. UNHCR ni ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan-golongan pelarian, refugee lah, pelarian, serta golongan yang tidak bernegara. Menyertai Majlis Keselamatan, iaitu badan penting di PBB. Majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, selama 4 kali dah. Jadi bermakna apa tahu? Sumbangan Malaysia dalam PBB ni memang mendapat pengiktirafan. Kita terlibat dengan UNESCO, kita terlibat dengan FAO, terlibat dengan WHO, UNHCR, dan juga dipilih menyertai Majlis Keselamatan. Means that what? Daripada banyak-banyak negara, 164 buah negara seluruh dunia, kita salah satu negara yang dipilih untuk menyertai PBB dan menyertai pelbagai agensi PBB. Maknanya apa? Maknanya negara kita ni memang diiktiraf sebagai anggota yang banyak memberi sumbangan kepada United Nations. Kan? Jadi so sebab itu kita dipilih untuk kerap bersama-sama dengan PBB. Baik, ada yang bertanya nanti kalau exam tanya kena jawab nama penuh ke? Ya, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya guna nama penuh. Contohnya kalau katakan exam menyatakan jelaskan berkaitan pembabit Malaysia dalam agensi PBB. So kamu mention lah satu-satu. Antara agensi PBB yang Malaysia terlibat adalah seperti UNESCO, iaitu mentionkan apa itu UNESCO, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization. Kemudian Malaysia juga terlibat dengan FAO, iaitu Food and Agriculture Organization. Sekarang ni pun ada lagi ke Malaysia terlibat dengan UN? Ya, masih ada. Masih ada. PBB ni dipilih setiap tahun ke? Tidak. Sebenarnya PBB ni memang wujud sejak daripada zaman dahulu, daripada tahun 1945, dan juga kita memang jadi anggota kekal dalam PBB. Cuma dia dalam tu ada agensi-agensi yang mana negara kita boleh bekerjasama untuk memberi bantuan dan sebagainya. Ya, Waalaikumsalam. It's okay. It's okay. So inilah dia PBB, iaitu organisasi terbesar dunia. Organisasi terbesar dunia. PBB. Okay. Baik. Seterusnya. Sumbangan dalam misi pengaman. Malaysia terlibat dalam sumbangan misi pengaman. Malaysia turut memberikan sumbangan besar dalam menjayakan misi pengaman anjuran PBB. Di mana? Di negara-negara yang berkonflik. Ingat apakah maksud negara yang berkonflik? Negara yang berkonflik itu maksudnya adalah negara yang ada peperangan, ada perang saudara, ada perebutan kuasa. Itu negara yang berkonflik. Jadi disiplin, kita punya askar, disiplin, ada lagi. Dan kemampuan pasukan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini sememangnya diakui oleh PBB-nya. Malaysia sebenarnya diiktiraf sebagai antara 10 tentera, 10 tentera yang kita kata sebagai berdisiplin dan hebat. Baik. Apa maksud Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB? Baik, bagus soalan tu.
Baik. Dalam Majlis Keselamatan, okey, so dia macam ni. Okey, kita tahu PBB dan PBB sebenarnya adalah sebuah organisasi yang besar dan dalam PBB ini, okey, dalam PBB ni, okey, kita lihat dalam PBB ada UNESCO. Kita belajar tadi ada UNESCO, okey. Kemudian ada FAO, okey. Kemudian ada WHO, semua dalam PBB. Dan satu lagi dia ada apa? Dia ada Majlis Keselamatan. Okey, Majlis Keselamatan. Okey. Baik. Dalam Majlis Keselamatan ini, okey, dia ada dua jenis anggota, iaitu anggota tetap, okey, anggota tetap dan satu lagi anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap tu maknanya anggota dia boleh bertukar-tukar. Anggota dia boleh bertukar-tukar. Itu maksud dia. Anggota tetap biasanya merujuk pada 5 buah negara. 5 buah negara utama, iaitu Amerika Syarikat, ya, Amerika, kemudian juga Rusia, kemudian juga seterusnya iaitu kata sahab cikgu Perancis, China, kemudian Britain dan juga kalau tak sahab cikgu satu lagi iaitu Jerman. Okey, ini kalau tak sahab cikgu lah sebab kadang-kadang dia ada berubah juga. Okey, dan anggota tidak tetap pula iaitu okey ada banyak negara. Okey, salah satunya mungkin Malaysia, kemudian juga okey mungkin juga Itali, mungkin juga okey negara seperti India dan juga mungkin juga Indonesia. Okey, baik. Yang dikatakan tidak tetap tu mungkin ada satu bahagian pada tahun 2000 hingga 2005, okey, Malaysia, Itali, India, Indonesia. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2008 mungkin berubah pula kepada negara seperti Arab Saudi, okey, kemudian juga mungkin negara Iran dan juga mungkin negara Brazil. So, yang ini tidak tetap. Ya, negara yang menganggotai okey, yang ini anggota tidak tetap ini, okey, ini memang tidak tetap, dia bertukar-tukar. Tetapi anggota tetap ini tetap negara yang sama. Dan ini dalam Majlis Keselamatan. So, inilah yang dimaksudkan, okey, anggota tidak tetap. Malaysia pernah menganggotai sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap dalam Majlis Keselamatan. Boleh faham? Okey. Boleh faham tentang Majlis Keselamatan dan juga anggota tetap dan anggota tidak tetap. Boleh faham? Karina boleh Karina? Boleh faham. Okey, baik, bagus. Yang tak faham, macam biasa, boleh bertanya dalam Zoom chat. Jangan korang diam aja. Jangan korang diam aja. Okey. Tak faham, tanya. Kita masih dalam subtopik PBB lagi ni, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Macam mana boleh jadi anggota tetap? Okey, tak ada. Okey, Aisyah tak ada Aisyah. Cuma macam mana dia boleh jadi anggota tetap? Baik. Boleh jadi anggota tetap itu apabila dipersetujui oleh negara-negara lain. Maknanya negara-negara lain majoritinya menyokong Amerika Syarikat sebagai anggota tetap, Britain sebagai anggota tetap, Jerman sebagai anggota tetap. Kerana apa? Kerana mereka memiliki kriteria dari sudut apa? Kekuatan senjata. Amerika Syarikat dia ada teknologi tinggi dalam ketenteraan. China pun sama, Britain pun sama, Jerman pun sama. Jadi sebab itu mereka menyertai Majlis Keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka akan bertugas untuk menjaga keselamatan seluruh dunia. Mereka membuat keputusan berkaitan keselamatan seluruh dunia. Itu Majlis Keselamatan. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Disiplin dan kemampuan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini sememangnya diakui dan Malaysia pernah menyertai misi pengaman di Kongo
Namibia, Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Timor Leste, Ethiopia dan juga Lebanon. Apa tugas pasukan pengaman ni, cikgu? Tugas dia memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. So ada 3 tugas misi pengaman: memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Baik, faham tak apa itu gencatan senjata? Tahu tak apa itu gencatan senjata ni? Tahu kan gencatan senjata tu apa? Ni, tahu ke tak tahu? Okey, baik. Gencatan senjata tu maknanya iaitu gencatan senjata merujuk kepada persetujuan untuk tidak berperang, ataupun juga dipanggil meletakkan senjata. Itu maksud gencatan senjata. Gencatan senjata iaitu persetujuan untuk tidak berperang dan meletakkan senjata. Dan ini gencatan senjata ini dilakukan apabila telah berlakunya perang saudara. Apa itu perang saudara, cikgu? Baik, perang saudara ialah perang iaitu perang sesama kaum. Sesama kaum atau sesama rakyat. Rakyat sesuatu kawasan. Perang sesama kaum ataupun rakyat sesuatu kawasan. So di antara dia dengan dia. Dan ini banyak berlaku di negara-negara seperti Afrika. Ini persetujuan untuk negara yang berperang tu saja. Contohnya, korang tengok tak cerita, pernah tengok kan cerita yang Air Force, filem Air Force yang lakonan Datuk Adi Putra, selepas filem Mat Kilau keluar kan ada filem Air Force tu kan. So, kalau korang pernah tengok filem Air Force tu, Air Force tu kan diorang telah terperangkap di sebuah negara yang mana dalam negara itu berlaku perang saudara di antara puak utara dengan puak selatan. So berlaku perang saudara, peperangan dan berbunuhan satu sama lain. Itu dipanggil perang saudara. Perang sesama kaum dalam dan rakyat dalam sesuatu kawasan. Dan apabila bila PBB datang, PBB kata, baik korang semua jangan berperang lagi. Untuk menjaga keamanan rakyat, sila letakkan senjata dan perlunya gencatan senjata. Maka bila kedua-duanya itu setuju, okeylah, kami utara, kami selatan, kami letaklah senjata kami. Kami tak nak berperang. Untuk sementara waktu. Itu dipanggil gencatan senjata. Persetujuan untuk tidak berperang. Di antara kedua-dua pihak itu saja. Itu dipanggil gencatan senjata. Bukan dengan semua negara, bukan. Di antara pihak yang berperang itu saja. Itu dipanggil gencatan senjata dalam perang saudara. Jadi itulah dia. Sumbangan misi pengaman yang mana Malaysia telah menghantar tentera-tentera kita untuk menjaga keamanan dunia. Dan kalau kita lihat di sini, antara negara lain yang kita lihat Malaysia terlibat iaitu Bosnia dan Herzegovina. Baik, kalau salah satu tak nak buat gencatan senjata tadi, apa jadi? Kalau salah satu daripada suku kaum itu melanggar gencatan senjata tadi, maka PBB boleh untuk bertindak dengan terlibat dalam peperangan itu. Maknanya PBB boleh terlibat dalam peperangan itu, menyertai peperangan itu, kalau salah satu pihak itu melanggar gencatan senjata. Jadi itulah yang berlaku. Baik. So antara negara yang terlibat, Malaysia terlibat dalam misi pengaman ialah
Bosnia dan Herzegovina, okey, kemudian juga Lebanon, okey, Lebanon, kemudian di Ethiopia. Ethiopia di sini ya. Ethiopia ni memang teruklah, memang negara yang miskin dan juga berlakunya kebuluran. Kongo pun berlaku juga di Kongo ni. Okey, berlaku perang saudara. Okey, berlaku perang saudara. Kemudian Namibia, okey, United Nations, okey, Transition Assistance Group dari tahun 1989 hingga tahun 1990. So Namibia, misi pengaman ya, banyak Malaysia sertai misi pengaman. Begitu juga di Cambodia, United Nations Transition Authority di Cambodia, dan juga Timor Leste, dan tahun 1999 hingga tahun 2002. Timor Leste dekat kecil je. Okay. Somalia. Okay. So kebanyakan negara ini telah menerima bantuan pengaman daripada Malaysia. Dan Malaysia telah menyertai misi pengaman untuk mengawal keadaan di negara-negara yang terlibat. Hebat sebenarnya Malaysia. Hebat sebenarnya Malaysia. Okay. Cuma kadang-kadang kita ni masalah satu je apa tahu? Masalah satu kita ni ialah kita ni selalunya tidak menghormati orang kita sendiri. Orang luar, dia kata apa? Ui, Proton bagus lah. Model kereta Proton ni memang bagus. Okay, murah, kemudian juga jimat dan juga ekonomi. Tapi orang Malaysia sendiri, nak Proton. Proton. Nampak ke sih? Kan? Kita memandang lekeh tentang barang-barang negara kita. Orang negara luar respect, kita sendiri yang tak respect. Sebab itu banyak produk-produk negara kita menggunakan nama-nama luar. Contohnya, kamu tahu kan, brand-brand seperti Bonia, Sembonia, okey, itu sebenarnya barang Malaysia. Okey, kilang dia kat Malaysia, ciptaan Malaysia. Owner pun Malaysia. Tapi nama barat. Nama macam nama Bonia, nama Itali ya. Okey, wow, gempak. Kan? Kenapa perlu guna nama luar negara? Supaya orang Malaysia respect. Cuba letak nama, beg Gombak. Ini beg Setapak. Tak mahunya kau nak beli. Sebab apa? Sebab tak ada unsur-unsur tradisional. Tak ada unsur-unsur international. Ini masalah orang kita. Selalu memperlekehkan barangan sendiri, memperlekehkan negara kita sendiri, tapi orang luar tu appreciate negara kita. Itulah kita. Salah siapa? Boleh kata salah kita jugalah kan? Salah kita jugalah sebenarnya. Okey. Baik. So itu kita lihat berkaitan dengan misi pengaman. Baik. Kemudian kita lihat misi pegawai pemerhati. Pegawai pemerhati ni kerja dia perhati je tau. Perhatikan je. Malaysia turut terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik seperti di Sierra Leone, Chad, Libya, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Kemboja, Liberia, Kongo, Namibia, Angola, Mozambik, Ethiopia dan Timor Leste. Apakah tugas pegawai pemerhati? Tugas pegawai pemerhati adalah termasuk membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan juga menjadi juru bahasa. Itu dipanggil pegawai pemerhati. Dia tidak terlibat secara ketenteraan. Kalau misi pengaman, dia hantar tentera. Kalau misi pegawai pemerhati, dia hantar pegawai-pegawai je untuk membantu negara-negara luar. Contohnya, negara luar yang pernah menerima bantuan daripada Malaysia adalah seperti di Chad, Libya, kemudian juga di Sahara Barat. Ini Sahara Barat.
Okay, Sahara Barat, kemudian Sierra Leone, okay, di kawasan negara Afrika ni, Liberia, okay, dan juga Kongo pun sama juga dapat juga, okay, misi pegawai pemerhati. Angola, Namibia, itu pegawai-pegawai pemerhati. Bosnia dan Herzegovina di Eropah, Iraq, misi pegawai pemerhati. Kemboja pun dapat, okay, pegawai pemerhati. Okay, begitu juga Mozambik, Ethiopia dan juga Timor Leste pun dapat juga pegawai pemerhati yang datang daripada Malaysia. So, bermakna di sini, dengan pembabitian banyak negara, bermaksud apa? PBB mengiktiraf pegawai-pegawai Malaysia ini antara pegawai yang terbaik dunia. Terbaik dunia. Ya. Dan antara tokoh-tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Siapa dia? Inilah dia. Memang korang kena ingat lah. Iaitu yang pertama sekali Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Ni Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, doktor perubatan dan juga aktivis kemanusiaan. Doktor perubatan 2008 merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Okay, terlibat dengan United Nations Population Fund dan beliau menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB pada tahun 2014. Tepat, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Kemudian kita ada Datuk Maimunah Muhammad Sharif, penjawat awam. Beliau mengetuai UN, okay, Habitat, dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. Dan UN Habitat tu apa cikgu? UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan. Maknanya kehidupan bandar yang lestari ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Jadi bagaimana untuk membentuk kehidupan bandar yang bijaksana ketika di mana peningkatan bilangan rakyat ataupun bilangan penduduk di dunia semakin bertambah. So itu dipanggil UN Habitat. Dan beliau mengetuai Dr. Maimunah Mahmud, Datuk Maimunah Muhammad Sharif ini, dia menjadi ketua kepada UN Habitat. Dan kemudian kita lihat sini Tan Sri Razali Ismail, tokoh diplomat 1990 hingga 1992, mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat UNDP. 1991 dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Tahun 2000 hingga 2005 wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Ini kalau orang-orang yang macam ni, delegasi Malaysia tu maknanya rombongan Malaysia. Delegasi Malaysia, mengetuai delegasi Malaysia tu maknanya mengetuai rombongan pegawai-pegawai Malaysia. Okay. Ke mesyuarat United Nations Development Program, UNDP. Tu Tan Sri Razali Ismail tu, hebat tu. Hebat. Okay. Dan juga kalau kita lihat di sini, ini dia. Dalam ramai-ramai ni kan, cikgu paling kenal dan selalu follow Dr. Jomo Kwame Sundaram ni. Dr. Jomo Kwame Sundaram ni memang cikgu follow. Sebab apa? Beliau adalah ahli akademik dan beliau dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal keuangan dan pembangunan antarabangsa. Beliau dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB, Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Baik, ramai yang tanya, cikgu, dia ni orang apa cikgu? Dia ni sebenarnya adalah Indian. Dia ni Indian. Okay. Tapi parents dia berikan nama Jomo Kwame Sundaram.
Okey, Jomo Kwame tu kalau tak salah cikgu, dia kata dia pernah cerita bahawa Jomo Kwame ni adalah salah seorang tokoh yang mana bapa dia suka dengan dia. Suka dengan tokoh tersebut. So ambil nama Jomo Kwame ni letakkan di nama dia. Dan nama dia Sundaram. So sambung Dr. Jomo Kwame Sundaram. So dia ni Indian sebenarnya. Tetapi dia ni pakar dalam ekonomi. Memang expertise dalam ekonomi. Banyak negara-negara lain, negara-negara Afrika, negara-negara Eropah yang refer kepada dia jika ada masalah berkaitan ekonomi. Tapi dia kata apa? Malangnya, orang-orang Malaysia, pemimpin Malaysia sendiri tak pernah refer pada dia. Dia sendiri pernah bagi paperwork kepada pemimpin-pemimpin Malaysia, tapi pemimpin Malaysia tak ambil pot pun. Jadi okey, jadi itulah yang berlaku ya. Dr. Jomo Kwame Sundaram. Jomo Kwame Sundaram ni. Okey, memang hebat. Dia memang hebat. Sombong itulah. Kan? Kita punya ahli politik memanglah. Politician kita memang dia orang kan tahu segala-galanya. Politician kita kan hebat-hebat. Dia kata apa? Kalau ayam mahal, sekarang ni ayam mahal kan. Jangan makan ayam, makan ikan. Kalau ikan mahal, jangan makan ikan, makan sayur. Oh, kalau sayur mahal, jangan makan sayur, makan kangkung. Nak kena lempang ni. Nak kena lempang. Dia kalau setakat menteri boleh cakap macam tu. Okay, solution dia macam tu. Jangan kata menteri tu. Setakat cakap macam tu, Adam Haris Fakrin Nazmi Nazaruddin pun boleh cakap. Betul tak? Kan? Kalau Nafi. Itulah. Okey. Jadi okey, bila-bila je. Ya, betul. Okey, jadi inilah dia. Okey, baik Nafi. Pening aku tengok kau ni. Baik. Dan seterusnya kita lihat iaitu Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Beliau ni adalah pegawai tentera. Okey, dan 1994 dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM kedua di Somalia. Warga Malaysia pertama diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Tak ingat. Pemerintah tertinggi tentera PBB. Dan pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. So kalau kita lihat, inilah dia tokoh-tokoh yang telah terlibat dalam PBB, iaitu Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Datuk Maimunah Muhammad Sharif, Tan Sri Razali Ismail, begitu juga Dr. Jomo Kwame Sundaram dan juga Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Selalu soalan tanya aku cikgu. Baik, bagus soalan daripada Danisha. Okey, selalunya daripada topik PBB ni, dia tanya tentang apa tahu? Tentang, okey, apakah itu misi pengaman dan juga misi pegawai pemerhati. Ni, okey, misi pegawai pemerhati dan negara-negara yang terlibat. Okey, soalan juga akan bertanya tentang bagaimana dengan misi pengaman, apa itu misi pengaman, dan juga apa tugas-tugas misi pengaman dan negara-negara yang pernah Malaysia hantar sebagai misi pengaman. Itu tentang PBB. Okey. Jadi itu yang terlibat dalam agensi PBB. So itu Malaysia dalam penglibatan Malaysia dalam PBB. Okey, iaitu yang pertama, mendukung piagam PBB. Yang kedua, terlibat dalam agensi PBB. Yang ketiga, iaitu sumbangan dalam misi pengaman. Dan yang keempat, iaitu sumbangan Malaysia dalam sebagai misi pegawai pemerhati. Pegawai pemerhati. Dan ada yang kelima tentang tokoh-tokoh Malaysia dalam agensi PBB yang ada 5 orang ini. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Maimunah Muhammad Sharif, Tan Sri Razali Ismail,
kemudian juga Dr. Jomo Kwame Sundaram dan juga Tan Sri Abu Samad Abu Bakar. So, Malaysia merupakan antara negara yang memberikan peranan aktif dalam PBB. Selain terlibat dalam persidangan PBB, negara kita juga beri kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia. So, sebagai warga negara Malaysia, kita wajar menyokong penglibatan negara dalam badan dunia ini. Okey, baik. Itu tentang PBB. Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Silakan. Tentang PBB ke, tentang hubungan luar ke, tentang nak tanya boleh bertanya sekarang. Okey. Soalan-soalan berkaitan dengan PBB. Baik. So ada soalan ni. Cikgu, tokoh-tokoh Malaysia dalam agensi PBB ni ada bahagian dalam Malaysia ke? Okey, maksudnya kan dalam agensi PBB dia orang ada tugas seperti penasihat, penyelaras pendidikan, tapi kalau dalam Malaysia mereka ni hanya tokoh dalam PBB atau ada tugas mereka dalam Malaysia? Okey, baik, bagus soalan tu. Okey, PBB tu Parti Bangsa-Bangsa Bersatu ke? Bukanlah, bukan parti pertubuhan pandai, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, baik. Sorry, typo. Typo ikut kau lah typo kau tu. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, macam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, beliau sebenarnya memang doktor. Okey, beliau sebenarnya memang seorang doktor. Okey, di Malaysia dia bekerja sebagai doktor perubatan dan doktor di hospital. Itu Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Datuk Maimunah Muhammad Sharif ini, beliau sebenarnya adalah penjawat awam. Penjawat awam tu apa? Penjawat awam tu maksudnya kaki tangan kerajaan. Kaki tangan awam. Dia mungkin pengarah jabatan, pengarah kementerian. Ini Datuk Maimunah Muhammad Sharif. So dia bukan ahli politik, dia bukan ahli politik. Dia memang menjawat jawatan itu. Sebab dia memang expertise. Tan Sri Razali Ismail, tokoh diplomat. Diplomat tu maknanya apa? Dia ni memang adalah tokoh pegawai diplomatik. Yang pergi ke luar negara untuk mewakili Malaysia. So itu memang Tan Sri Razali Ismail. Begitu juga kalau kita lihat macam Dr. Jomo Kwame Sundaram. Beliau ni memang pensyarah dan ahli akademik serta juga ahli ekonomi. Beliau memang pakar ekonomi. Bukan setakat dipanggil ahli tetapi pakar ekonomi. Ya, pakar ekonomi. Dan Tan Sri Abu Samad Abu Bakar ni memang beliau adalah pegawai tentera. Jadi kalau kita lihat di sini, di Malaysia diorang ni bukanlah anggota parti politik yang biasa-biasa, tetapi mereka ni memang penjawat awam dan memang mereka ni adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Memang menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Jadi itu yang menyebabkan mereka mendapat panggilan daripada PBB untuk menyertai PBB dan memberikan sumbangan mereka. Okey. Jadi itulah mereka akan buat dua kerja lah, satu di Malaysia dan bila PBB panggil mereka pun buat kerja di PBB. Ya, betul. Okey, baik, bagus soalan itu. Okey. Ya, ada soalan lain untuk ditanyakan? Dr. Jomo Kwame Sundaram tidak pernah berpeluang untuk jadi ahli politik ke? Okey, sebenarnya Dr. Jomo Kwame Sundaram ni, cikgu pause lah